Pada episod yang lepas, para peserta telah melalui cabaran keusahawanan di mana peserta dikendaki menghasilkan video iklan media sosial. Dalam cabarannya, Sidatnya perlu merakam, berlakon dan menyunting video tersebut. Kali itu, Sidatnya akan melalui 3 lagi cabaran yang mengetengahkan bakat Sidatnya. Apakah cabarannya? Jom kita nangga. Kini tu tinggal 10 orang peserta yang akan mara ke peringkat seterusnya. Mungkinkah akan ada lagi penyingkiran pada minggu tu? Hi. How are you? Okay, first of all, sila berikan tepukan yang gemuruh kepada anda semua kerana sampai ke tahap ini. Hai, saya Priscilla John. Saya berasal dari Kuching, Sarawak. Saya telah menjadi seorang pembaca berita di TVS sejak tahun 2018. Saya juga membaca dalam bahasa Melayu iaitu untuk utama dan juga ringkas. Saya juga adalah seorang translator, editor, host dan juga MC dalam semua pengacara majlis di Sarawak. As an anchor, first of all, you have to have attitude. Itu adalah salah satu benda yang sangat penting. As a reporter, anda seharusnya mempunyai sense of urgency. Semua perkara anda mesti lihat dari semua sudut. For example, kalau Premier Sarawak, our Premier Sarawak punya function, you have to be alert apa yang akan disampaikan nanti. And then, back to the studio, back to the office, kamu buat story berkaitan apa yang Premier Sarawak cakap. For now TVS, kita ada mempunyai banyak bahasa. Kita ada bahasa Iban, kita ada bahasa Melayu, kita ada English and also Mandarin. Cabaran untuk episod kali ini adalah peserta akan dibagikan kepada beberapa kumpulan dan mereka akan dibagikan mengikut bahasa yang telah dipilih. For group 1, Lovrenska and Priscilla. No. In English. Okay. For group 2, Clara and Monica. In PM. For group 3, Alicia and Steffi. Jago Iban, sedoi. Mestinya mata. Okay, for group 4, Amanda and Tonia. For English. Okay. For group 5, Deary and Sheila. Okay. For BM. Okay, anda telah dibagikan kepada beberapa kumpulan dan jom kita ke cabaran seterusnya. Kita ke studio. Pada pandangan saya, peserta-peserta Darah Kenyalang pada episod kali ini, mereka sangat committed, yakin dan mempunyai passion dalam semua cabaran yang telah diberikan kepada mereka, terutamanya cabaran untuk membaca berita. Mungkin mereka boleh menjadi pelapis di TVS nanti. Hello there, I'm Lovrenska Feziana Herrick and you're watching English News at 5. Let us begin with our top story. Powerful storm Fiona slammed into eastern Canada on Saturday, September 24 with hurricane force winds, blowing over trees and power lines and leaving hundreds of thousands of homes and businesses without electricity. As expected, kami orang memang baca the script yang tertera di hadapan and then we must look at the camera but at the same time baca script. A bit challenging, tapi a good experience. Sikit susah, sikit senang juga. The Penang government has started to evacuate its people from the coastal area and hundreds are stranded at the port, unable to travel by sea. Mula-mula excited, tapi bila kami dah try, cantik kan rasa macam susah juga. But
Tapi ya lah kami try juga walaupun sip berapa gila sebab benda di first tidak tu ayat salah. So tidak masa gila practice. Tapi sepalah kami dah buat yang terbaik dan kami berjaya lah. Selamat petang dan salam sejahtera semua. Ini Ringkas 12. Kita mulakan dengan laporan ini. Sarawak menanam impian untuk menghasilkan vaksin sendiri bagi menghadapi wabak pada masa akan datang. Cabaran membaca ni dia agak menyabar sikit lah. Macam mula-mula saya nervous lah. Tadi nervous sampai gugup sangat sampai macam tak dapat nak cakap. Tapi bila dia cakap dah 5, 4, 3, 2, 1 tu, anchor start tu, dekat situ wow, terus macam wah, selamat petang, salam sejahtera. So dekat situ macam rasa diri ni macam anchor pula. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin, 90% pesakit di Pusat Dialisis Bulan Sabit Merah Miri memerlukan subsidi rawatan dialisis yang melebihi kemampuan mereka. Tata bahasa itu mesti mau teliti bila bercakap. So, apabila saya ambil bahasa Melayu, saya memang lemah sikit lah dalam bahasa Melayu, tapi saya cuba. Sebab saya lebih prefer Iban. Program Ngemanaka Rumah Serantau Sarawak PPRMS yang nyaksiti inisiatif perintah dikenal mantuk rakyat tik kurang penatai permisi. Di Parlimen Tanjung Manis, projeknya bendung diperjalakan dikenal nentukan sidak tik boleh rumah PPRMS terus dibantu. Bagi Steffi, first time, nervous. Tapi sebelum masuk ke studio tadi, ada search dekat YouTube, dekat TikTok yang kan sekarang ada challenge baca berita, ada try sekejap. Then so far okay, dapat catch up dengan laju. Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk John Siki tayai madahka Pesta Tatau 2022 dijangka ngericahkah pasal Met Tatau pengudah 2 tahun hendak diatur ketegal pengekai pandemik COVID-19. Persembahan saya tadi, saya rasa saya agak terlalu excited. Saya harap saya tidak baca terlalu cepat. Tapi bagi saya, ya sangat best. Selamat petang dan salam sejahtera semua. Ini Ringkas 12. Kita mulakan dengan laporan ini. Sarawak menanam impian untuk menghasilkan vaksin sendiri bagi menghadapi wabak pada masa akan datang. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin, 90% pesakit di Pusat Dialisis Bulan Sabit Merah Miri memerlukan subsidi rawatan dialisis yang melebihi kemampuan mereka. Ilmu yang kami dapat is macam ni mau confidentkan diri depan kamera and then always be confident with ourselves. Hello there, I'm Tonya Anak Kisi and you're watching English News at 5. Let us begin with our top story. Powerful storm Fiona slammed into eastern Canada on Saturday, September 24, with hurricane, force winds blowing over trees and power lines and leaving hundreds of thousands of homes and businesses without electricity. The Pinoy government has started to evacuate its people from the coastal area, and hundreds are stranded at the port, unable to travel by sea. Philippines officials said this is because the main island of Luzon, including the capital, Manila, are preparing for a Category 3 typhoon that is heading their way. Bagi saya puas hatilah juga sebab my pronunciation semua okay, and then I am confident yang kami pun performance sangat-sangat okay. Yeah. For me, apa yang diorang kena ada adalah passion ataupun diorang kena keep on practice. Sebab kalau kita tak practice, tak tahu apa yang skrip yang diorang akan baca, it will be difficult for them. So for me, it is my responsibility for me to lead them and to guide them to be a very good anchor, and also macam mana cara diorang nak menyampaikan berita dengan betul, berita yang sahih.
Hello Dara Bajet semua. Nama berita apa khabar? Hai. Sehat? Sehat. Masih bersemangat? Masih. Okay. Hello, nama saya Studawi. Saya merupakan penyampai berita dan juga host untuk TVS. Saya dalam bidang kewartawanan 5 tahun lebih dan dalam bidang TV hosting hampir 2 tahun. Seperti yang kita tahu, untuk menjadi seorang host ni kita bukan hanya untuk tampil di hadapan kamera ataupun di kaca TV, tetapi kita mewakili satu-satu stesen TV, contohnya TVS. So kita perlu mempunyai personality yang kuat, strong personality untuk menarik orang ramai suka kepada rancangan yang kita hostkan itu. Jadi seperti yang kita tahu, menjadi host dalam rancangan yang ada di TV memerlukan seseorang yang berperwatakan menarik, tahu isu semasa dan juga topik-topik menarik yang boleh dikongsikan kepada para penonton. Saya menjadi mentor untuk peserta Dara Kenyalang dan kali ini saya akan membawa mereka ke dalam cabaran yang seterusnya. Seperti yang kita ketahui, anda telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Jadi di tangan saya ini ada tugasan, topik tugasan yang diberikan kepada setiap kumpulan. Jadi setiap wakil kumpulan akan datang ke depan untuk mengambil topik tugasan anda. Kita bermula dengan kumpulan 1. Alright. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga. All the best. Kumpulan seterusnya. Kumpulan seterusnya. Saya rasa semua kumpulan sudah mendapatkan topik tugasan masing-masing. Jadi adakah anda semua sudah bersedia untuk melakukan cabaran seterusnya? Siap. Jom kita ke cabaran TV hosting. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama kami di dalam program Dara Kenyalang, saya Lofrenska Fezi anak Herik dan saya Priscilla Binau anak Tatal. Topik kami pada hari ini adalah berkenaan dengan tips kecantikan dan penjagaan kulit. Baiklah Priscilla, apakah secara umum tentang penjagaan kulit dan juga kecantikan? Okey, apakah secara umumnya? Secara umumnya, untuk penjagaan kulit dan juga kecantikan ini bukan sahaja untuk para wanita, tetapi juga untuk para lelaki pada zaman sekarang. Okey, komen saya pasal cabaran tadi, bagi saya sangat, walaupun senang topik yang kami orang dapat tadi, tapi disebabkan kami tak ada masa, so bagi kami macam rasa tidak adil lah sebab kami memang tak ada masa mau praktis, mau buat skrip dulu. Lelaki pun perlu juga menggunakan produk kecantikan dan produk penjagaan kulit supaya kita semua sama rata. Betul. Jadi, saya akan mulakan dengan tips kecantikan. First is the sense of duration. Memandangkan kami orang first group, jadi the sense of duration si terasa. Kami orang si dapat agak bila betapa pendeknya that duration. Apabila dah nangga group lain baru kami macam this short. Jadi a bit unfortunate lah jadi first group actually. Salam sejahtera dan salam Sarawak. Bersama kami dalam program Dara Kenyalang, saya Clara Pungi dan saya Monica Shazliana. Kami akan membahaskan mengenai isu kesihatan mental. Baiklah Monica, saya akan membahaskan sedikit mengenai isu kesihatan mental ya. So apa yang kita boleh lihat atau dengar dekat TV ataupun radio, kita tahu ya isu kesihatan mental ni dia semakin berluasa di negara kita. Betul. Terutamanya golongan remaja ya. Jadi baiklah Monica, apakah pandangan anda mengenai isu kesihatan mental pada masa kini ya? Okey, dalam ayat kamu dalam golongan remaja, memang pada masa kini golongan remaja semakin berturunkan daripada kadar pemikiran mereka, membuat mereka ingin berfikiran untuk bunuh diri. Dalam perjalanannya okeylah, aku nak desi tersekat-sekat. Okeylah, bila aku bekerjasama dengan Clara, berjalanlah lancar. Bakal kamu doain Mayu bekerjasama berfikir. Selamat pagi dan salam sejahtera warga Sarawak. Bersama anda, saya Alicia Minot. Saya Steffi Sharon. Di dalam program Dara Kenyalang.
Steffi, apa kabar? Baik. Alicia, minat muzik tak? Sangat minat dan yang seperti yang kita tahu, topik kita pada hari ini adalah topik industri muzik Dayak. Wow. Industri muzik Dayak sekarang semakin diminati ramai. Ya. Terutamanya dalam golongan orang muda pada masa kini kan, Alicia? Ya. Muzik Dayak ini mempunyai maksud tersendiri, mempunyai lirik yang maksud tersendiri. Jadi, muzik Dayak ini juga telah sampai ke peringkat antarabangsa. Contohnya Jerry Kamit. Bagi Steffi, pergi antarabangsa untuk lebih menarik dan menonjol, muzik Dayak dia harus ada unsur imej dan identiti sendiri. Ya, betul. Alicia? Sebelum kita menghabiskan topik kita pada hari ini, saya ingin menanya... Sorry, Jerry. Aku rasa bersalah leban. Aku takut kumpulan kamu dua ya alah hari orang. Okay? Jadi agak kesalah. Mungkin salah aku leban aku ngambil part berjakut juga. Aku harap kami dua udah ngadu yang terbaik. Aku harap kami dua boleh ngagai episod seterusnya. Selamat sejahtera kepada penonton di luar sana. Anda sedang menonton rancangan Darah Kenyalang bersama saya, Tonya Anak Kisi. Dan saya, Amanda Stacy. Okey, Tonya, apa kabar? Baik, Anda? Bagus. Boleh tahanlah. Okey. Jadi, topik kita hari ini ialah peranan wanita dalam pembangunan. Okey, bercakap pasal wanita kan, apa yang anda fikir pasal wanita? Apa pendapat anda? Okey, pertama sekali kalau orang sebut pasal wanita ni kan, pertama sekali dalam muncul dalam fikiran mereka adalah wanita ni dalam golongan yang lemah. So, bagi pendapat saya, wanita ni pada zaman era globalisasi ini, wanita adalah seorang yang berkejaya dan berpendidikan. Jadi pada zaman sekarang ni kan wanita banyak yang berjaya ya. Kita tak payah ambil contoh yang jauh. Contohnya pengerusi Nang Ori iaitu Puan Awak Aing Anak Kuasi atau lebih dikenali sebagai Ratu Lada. Atau Saudagar Lada Sarawak. Before this, saya pernah jadi MC dekat sekolah dulu, but then it's not the same as hosting a show. Salam sejahtera, saya Sheila Amira. Dan saya Noderi Evi Anak Denis. Dalam rancangan Sarawak Hari Ini. Okey, apa yang kita nak bincangkan sekarang ni, Deri? Okey, hari ini kita akan membincangkan topik kekayaan seni dan budaya di Sarawak. Ya, jadi sekarang ni kita nak membahaskan serba sedikitlah tentang keunikan di Sarawak, seni dan budaya di Sarawak. Ya. Okey, apa yang kita ada di Sarawak ni, Deri? Seperti yang kita tahu, kita mempunyai pelbagai etnik di Sarawak. Selain pelbagai etnik, kita mempunyai dalam setiap etnik mempunyai pelbagai tarian, pelbagai makanan dan juga tarian. Cabaran hosting tadi sebenarnya saya rasa okey, tapi agak nervous. Jadi saya lupa certain script yang saya sediakan dengan Sheila. Dan Sheila pun dia ada ambil part saya sikit, jadi saya terpaksa create script yang baru. Selepas melengkapkan cabaran yang diberikan sebentar tadi, kita dapat melihat bahawa kebanyakan peserta sememangnya mempunyai bakat dalam melontarkan idea dan pandangan masing-masing dan menggunakan fakta yang menarik untuk menarik minat penonton bagi menyaksikan program yang dihostkan oleh mereka. Dan ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai peluang untuk lebih bersinar di dalam bidang pengacaraan ini nanti. Baik, Dara Baja, anda semua telah melengkapkan tugasan yang diberikan. Kita jumpa di segmen penyingkiran. Okey, Priscilla. Nuan ngadu challenge tidak ya membaca berita kan. Mungkin boleh share dengan kami dua Wendy. Ya, memang basic things yang anchor perlu tahu lah. Setiap kumpulan akan dibagikan dengan satu topik. Macam excited toh kita rasa anak Angga. Okey, sebentar tu kita dengan Priscilla dulu. Okey, boleh. Challenge membaca berita, menyampai berita. Alright. Kami sukanya
Sebabnya ada gaya and then yang pun body posture yang nampak macamnya naturalnya relax yang membaca. Perlu polish lagi lah dari segi sebutannya. Can work together as a team. Ketiga tu in a short time do their very best lah untuk basic chemistry antara satu sama lain. Makanya lah. But overall okay ni. Sesuai Overall aku rasa okay pada Ya, sesuai. okey, sesuai. Boleh di polish sikit. Ya terlalu terburu-buru. Terburu-buru mungkin yang mempercepatkan yang pun bacaan ni. Ya. Tapi mungkin yang nervous lah. Ya, biasalah first time kan. Dari segi dua nyebut utai, nak menjadi fakta suai lagi kurang lah. Body language yang mesti ke have fun. Yang tak boleh terlalu serius begini. Ini ke topik kan? Itu ke topik. Suka dengan yang pun ton suaranya. Memang ada gaya sebagai Bahasa pembaca Ibannya berita. sangat dalam kan? Yes. Bahasa Iban pun bagus. Pronunciation-nya pun betul. Dia mentak. Perlu more time to know each other. Terutamanya dalam jadi hosting. So kita perlu mengenali Pasangan. Maksudnya you must have the chemistry Ya, dulu untuk lah. mewujudkan keserasian. Keserasian. Ya, betul. She's done her research lah. Ya. You have to know all your facts before you Yes, interview your guests. Ya. So she's done a good job. Sebagai sikok orang akan jadi host, kita mestilah ready topik sudah diberinya, kita mesti nemu ke topik di randau kita buat seharinya. Bagiku ya mesti gayanya di seorang pembaca berita, even reporter pun uliah ya. Lepas dia very peramah. Cara dua eye contact ngo sama diri, senyum dua ya. Dia tak gelap pangan diri. That's why darah kenyalang timbul untuk memberi Platform. peluang. Ya. Yes, correct. Okay, semua dah ready? Yes. Okay, Let's jom. go. Okay. Kini tu hanya berbaki 10 orang peserta dalam episod ke-8 dan kemungkinan akan berlaku lebih daripada seorang penyingkiran. Jadi peserta kita perlu nerima dengan hati yang terbuka dengan apa jua yang berlaku. Mesti kita orang di rumah tertanya berapakah jumlah peserta kita yang akan tersingkir untuk episod kali itu. Jom teruskan bersama kami Willy Alfred dalam rancangan Darah Kenyalang. Sebelum kita terus ke segmen penyingkiran bak episod kali itu, kita ngau basar dekat ngelalu ke dua ikut juri tetap kita ianya Wendy ngau Angela. Hai Wendy, Angela. Hello. Nama berita. Mana? Okey. Cantik. Thank you. Kita streetwear. Kita relax, kita cool. Okey. Later kita tengok apa jadi dengan peserta kita. Okey. Seterusnya kami ingin menjemput dua orang juri jemputan kita. Siapa ya? Okey. Endang dikelala ngau nama Induk TV, pemaca berita, host, reporter, editor berita Iban TVS. Suah diambilnya di tukang kangau tau ke MC City State Pengawak. Suah diambilnya di Hakim Pekit Kumang, lalu kalak boleh gelar Kumang. Ianya Priscilla John. Hai Priscilla. Hai Willy. Ya, nama berita. Mana? Nama berita Willy? Aku pun mana agak. Mana? Okey, Priscilla, thank you so much leban Nuan sudi datang untuk rancangan Darah Kenyalang. Okey, aku bisa sitik peminta. Nama Okey, peminta. boleh Nuan beriku satu line jakuk dalam kesukaan Nuan. Okey, mayu-mayu jakut dalam, aku paling rindu tu. Air ditetak endak putus, air ditunu endak angus. Kemai erti, bekerti ya nanti kita menyadik belayak kena-kena pun. Kita tetap gulai laban nama, laban kita segi sedarah. Okey, kita bisa sikok lagi juri jemputan kita. Ianya Yasiko, editor, pemaca serta pengarang berita, produser Enggau, TV host bak TVS. Kita bisa Stewart Dawi. Hai Stewart. Hai. Nama berita Stewart. Mana berita? Nama berita ya? Aku mana agak. Okey Stewart. Hari itu kita bertemakan TV broadcast kan bisa untuk kan. Tema untuk kali itu. So aku akan beri peluang genuan untuk kenalkan dia sebagai host. Okey, tunggu je je. Okey. Halo semua, nama berita bergulai baru ngau aku Stewart Dawi bak dalam program Darah Kenyalang. Tanpa melengahkan masa, kini tu dah tiba masa untuk task wajib mingguan untuk peserta kita iaitu Runway Catwalk. Okey. Mun kita orang ada nanggah episod yang sebelum tu kita bertemakan brand ambassador Tanoti Songket. Dan tema untuk episod kali itu merupakan streetwear daripada Jun Udan.
Jom kita mempersilakan 10 orang peserta Darah Kenyalang. Yes, aku dah bersedia. Ban baju untuk sesuai baku. And then aku boleh show berdepan orang. Bagi saya memang tak adil lah juga pasal semua bagi dekat saya. Memang rasa berat juga. Ya, saya dah lakukan yang terbaik. Kalau saya diberi peluang untuk episod seterusnya, saya harap tiada lagi kerja kumpulan, saya harap ada kerja individu lah. My partner during the challenge is Tonia. I think she did a very good job because if I'm lacking in something, she will make up for it. Kami tak puas hati pasal hosting segmen sebab yalah kami first group, jadi the sense of duration tak terasa. Melainkan kami tengok group lain macam this short the duration. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada keunikan. Dari awal sampai sekarang, kita boleh tengok mereka semakin menyerlah dari segi bakat, dari segi catwalk, dari segi challenge juga. So dari situ kita tahu mereka tu dari mula mereka belum terselah lagi bakat. Sampailah sekarang ni mereka dah jumpa apa bakat mereka, apa potensi mereka. Bila fikirkan top 3, nak aku nak fikir dalam top 3, tapi aku akan berusaha lah dalam still lah top 6 lah macam ni. Maka dah selesailah runway catwalk peserta kita sebentar tadi. Tapi sebelumnya, kami ingin minta ke semua peserta kita untuk berkumpul di pentas penyingkiran masing-masing. Silakan.
Kini kami akan panggil peserta kita mengikut kumpulan cabaran masing-masing untuk mendengar komen daripada barisan juri kita. Kita mulakan dengan kumpulan pertama. Kita ada Lofrenska dan Priscilla. I don't blame Priscilla untuk jadi partner yang tak sesuai ke apa because we were paired. We have to match each other. But then her energy is not the same as mine. Jadi komen saya untuk Love nampak kurang selesa pada masa itu, teragak-agak semasa melontarkan idea ataupun pendapat sendiri. Manakala Priscilla nampak ada aura seorang host, cuma perlu lebih bersedia untuk menghidupkan suasana dalam set program. Ya, betul. Love, you have the potential to be an anchor and your body posture pun sangat sesuai sebagai seorang pembaca berita dan you need to read more dan polish lah, harus dipolish. And Priscilla ada rupa untuk menjadi seorang pembaca berita tapi perlu polish dari segi sebutan. Banyak yang perlu diperbaiki. Okey, Priscilla daripada keluar tadi sampai ke depan kita asyik senyum. Okay, bukan kami nak suruh kita senyum. There are many ways for you to smile. Okay, not necessarily daripada mulut, daripada you can play with your eyes. Okay, for Love, kami suka cara kita menggayakan dress kita, dengan berjayanya dan dengan confident. Thank you. Demikianlah komen barisan juri kita untuk kumpulan yang pertama. Jom kita teruskan lagi dengan kumpulan kedua kita. Kita menjemput Clara dan Monica. Aku dipilih dalam puteri, apa boleh buat? Mungkin bisa kekurangan, tapi nak sebab tegal kekurangan yang aku boleh labuh. Maybe kekurangan yang boleh aku dikit, maybe. Who knows? Untuk Monica itu nampak selesa, cuma masih teragak-agak untuk menyusun kata-kata yang nak disampaikan. Jadi banyakkan lagi membaca, membuat research dan sebagainya sebab untuk membina keyakinan kita. Dan untuk Clara, kalau boleh perbaiki dari segi sebutan dan juga intonasi sebab intonasi yang digunakan oleh Clara macam tak sesuai untuk TV hosting. Itu komen daripada saya. Especially Monica, kita terlalu cepat mau habis. For example, www.tvstv.my kan? Tapi kita sebut blue macam ya. Okay, you need to read a lot. And untuk Clara, sebagai pembaca berita, kita harus menyampaikan berita, bukan membaca. Macam kita baca buku teks. Monica, tadi ada mau jatuh kan? Ya. Tapi nampak sangat-sangat si profesional. Actually, mengatas stage, si boleh ada oops. Mundi stage, attitude dia, tahu si, ia adalah problem attitude. Kita macam menunjukkan perangai sebenar kita. Terus kita senyum dengan orang macam ni, sinis. Kita suka kreatif. Kita nggak nak orang macam ni. Macam tak nak. Macam ni ayo senyum tu. Terus ni. Mun rekod kan kami senyum. Mun di stage, mun orang nanggap. Macam seolah kita nggak nak juri tu sih. Macam kita dengan mata kita yang nanggap barang. Si bagus. Ya salah satu attitude. Okey, kita madah kita si. Tapi orang akan nanggap. Macam seolah kita si bagus. Kita menunjukkan something perangai. Okay? And Clara, catwalk okay. Sudah problem, Madam suka. Si banyak komen. Thank you. Thank you, Madam. Jom kita teruskan lagi dengan kumpulan yang ketiga. Kita jemput Steffi dan Alicia. Dari episod pertama sehingga episod sebelum ni memang komen juri memang semua baik. Komen untuk Steffi, anda perlu lebih aktif dalam menjadi pengacara dalam program. Jangan terlalu menunggu rakan host. Kita perlu sama-sama seimbang. Alicia perlu lebih berkeyakinan supaya pendapat atau pandangan yang dikongsikan lebih menarik dan memberi impak kepada penonton. Tapi interaksi antara anda berdua sebagai rakan host sangat baik. Terima kasih. Ya. Okey, untuk Steffi, bisik gaya diri empu, ada gaya. Leban nanti kita baca berita, contoh nanti bakal berita Iban, bunyi mesti nyemetak.
Okay, untuk Alicia bunyi ban nyemetak. Aku rindu dengar. Ton diri impu bisik nama tu. Intonasi nuan bisik. Dan nuan cara nuan menyampaikan beritanya datai ba ati baka aku ninga datai ba aku berita yang tadi. So keep it up untuk seduai engkau boleh jadi pembaca berita next kini ni kita nemu. Betul. Ya Cak, keep it up. Terima kasih. Steffi, I would like to have merik komen lah pasal mata nuan. I don't see anything through your eyes. Usually you can see other people's soul through the eyes, but I don't see anything. I see emptiness. You should improve on that, okay? When you look at us, have the eye contact, okay? Dari episod ke episod dan ada berubah. Berapa kali ku madahkan energi. Tapi dah ada berubah. Ku madah anak berada dalam keadaan selesa tau. Anak heran in take nama dia in case dalam bottom list. So, dia kena berubah. Start from now. Faham? Cukup panas komen daripada barisan juri kita sebentar tadi. Tapi tak apa, kita teruskan lagi dengan kumpulan keempat kita. Kita jemput Tonia dan Amanda. I think Miss Priscilla, I really like her style. So I think I found my idol to become an anchor already. Bagi Tonia, nampak selesa, bersedia dan mempunyai idea dan dapat mengulas dengan baik dan memberi penerangan yang cukup kepada penonton. Boleh diasah dan diketengahkan. Jadi diharapkan dapat lagi membuat pembaikan dalam diri anda. Okay. Dan untuk Amanda, nampak bersahaja, bersedia dan tahu topik yang sedang dibincangkan, boleh diasah dan diketengahkan lagi. Tonia, you look very confident. I really love you. Seriously. Thank you. Kita ada gaya tersendiri, ada tone yang trademark, your own trademark, and you look very confident. And then untuk Amanda, untuk menjadi pembaca berita, anda harus perlu lebih confident lah. Sebab kita nak menyampaikan berita kepada penonton, mesti dengan lebih confident dan baca dengan berhati-hati. Seperti biasa, pas naiknya turun, pas naiknya turun. Nothing yang membanggakan, madam. Agak kecewa lah, actually, for tonight. Just, I don't like kita orang performance. Ya, thank you. Okey, jom kita teruskan lagi dengan kumpulan yang terakhir. Kita ada Diri dan Dishila. Antara banyak kumpulan yang saya tengok, masa tu adalah saya lebih suka kumpulan anda berdua. Jadi tahniah kerana dapat menunjukkan macam mana cara menjadi TV host yang sebenar. Diri nampak natural semasa menjadi host, tahu intipati topik yang dibincangkan, chemistry anda dengan partner anda sangat baik. Dan untuk Deshila sama juga. Deshila juga nampak natural, cool semasa menjadi host. Ada interaksi yang baik dengan rakan host. Anda berdua membuat topik itu menjadi menarik untuk didengar oleh penonton. Jadi teruskan. Derry, I really love your smile. I know you are nervous bila kita baca berita, tapi you cover it with your smile. Keep it up, and dari segi sebutan perlu diperbaiki lagi because I know you have your own slang. Sarawak, it becomes Sarawak, right? Ada bunyi kena sabar-sabar sikit lah. Nah, tapi it's okay. Dalam TV tu kita mesti mempelbagaikan bahasa and slang kita pun lah sebab that is our trademark. And for Dishila, kita ada talent sebagai voice over talent untuk apa-apa iklan because you have your own tone dan intonasi kita sangat bagus lah for me. Your group is the best for me. Thank you. Thank you. Diri so far semua okay, chillin okay, catwalk just nice. Dapat cover nervous dengan senyum. Okay lah for me. But Dishila pernah dalam bottom kan? 2 kali, right? And tepuk tangan dengan diri sendiri. Kamu sangat improve. Thank you. Sangat suka. Satu contoh. Step challenge-nya naik. Just catwalk ya, try jangan terlalu gopoh.
jangan pedulikan kiri kanan. Enjoy. Masukkan jiwa dalam muzik and catwalk. Okay, here je. And thank you. Maka selesailah sesi komen di antara juri dengan peserta kita. Tapi sebelumnya, kami ingin beri ruang kepada para juri kita untuk mengisi markah. Silakan para juri. Sebelum kami mengumumkan siapakah yang akan tersingkir untuk episod kali itu, kami akan mengumumkan pemenang untuk cabaran hos dan penyampai berita terbaik jatuh kepada kumpulan kelima iaitu Dery dan Dishila. Pemenang bagi cabaran episod kali ini akan menerima hadiah berupa produk tajaan daripada Nang Ori yang bernilai RM500 setiap seorang. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Siapakah yang berada di bottom 3? Siapa agaknya yang akan tersingkir? Markah sudah berada di tangan kami. Nama yang disebut sila tampil ke hadapan. Kita persilakan Monica, Amanda dan Priscilla. I'm expecting I will be eliminated because I'm in the bottom 3 for 4 times in a row already. Sebelum kami menyebut nama yang akan disingkirkan, kami beri ruang kepada para barisan juri untuk berikan komen yang terakhir untuk peserta kita. Silakan juri. Mungkin antara kita akan tersingkir walaupun tak ada lagi dengan pertandingan ini, tetapi banyak lagi peluang di luar sana yang menanti anda bertiga untuk menjadi lebih baik dan ambil pengalaman yang ada di sini untuk menjadi seseorang yang boleh diketengahkan nanti. Ya. Okey, untuk ketiga-tiga mungkin yang terkeluar pada episod kali ini, jangan down sebab banyak lagi peluang di luar sebab ini hanyalah permulaan sahaja. Okey. Terima kasih. Siapa yang akan tersingkir akan pulangkan Sash dan kita orang akan terhenti setakat tu aja. Kami faham Amanda, juri madah kita, sampai kita naik dan turun. Kan? Priscilla, you need to perform lagi. Monica, attitude. Setiap tiga ada kelemahan masing-masing. Nama yang kami sebut, sila tampil ke depan. Okey? Priscilla. Kami bagi kita peluang untuk bercakap apa yang kita si puas hati sebenarnya. Kami tahu kami si boleh membuat keok ya. Walaupun kami cuba untuk berusaha, tapi macam ni apa yang dikomen juri memang benar. But kami ada bagi peluang lagi, kami berharap boleh improve lagi, more better daripada sebelum tu. Sebab yalah kami tahu kelemahan kami dari segi keok, dari segi cabarannya kami boleh, tapi yalah cuma dari segi keok je kami mesti dapat. Okey, kami faham niat kita ada, tapi kita perlu improve lagi. Untuk episod kali itu kita terselamat. Sila kembali pada rakan anda dulu. Sekarang kita ada 2 orang peserta. Siapakah yang akan tersingkir?
Sebenarnya cukup berat untuk saya katakan siapa yang tersingkir untuk episod kali ini. Amanda. Juri telah memberikan keputusan yang muktamad. Kita sebenarnya perlu meninggalkan pentas darah kenyalang. Sebab kita ada potensi dari segi bidang apa yang kita nak ceburi sebenarnya. Jangan give up. Okey? Dan Monica. Episod 1 sehingga episod 7. Your graphic performance naik tapi turun. Juri kata attitude kita. But I believe that attitude sangat penting, kan? Tapi sayang sekali, Monica, anda akan bersama dengan Amanda tersingkir untuk pentas darah kenyalang untuk episod kali ini. Okay, Monica. Any last word? First of all, saya bangga Madam jadi pengajar saya lah sampai ke episod sekarang. And then saya berharap saya boleh jumpa Madam lagi. Thank you for advice. Boleh. Madam akan jadikan kamu superstar. Terima kasih. Amanda. For me, thank you for everything. Saya akan ambil semua yang Madam cakap and practice it from now on. Kami persilakan Wendy dan Angela untuk mengambil sas kepunyaan peserta kita ini. Silakan. Ready? Yes. Okay, biasa. Kelak jumpa. Boleh. Okay. Jaga rasa. That's right. Okay. Take care of yourself, okay? This is just your... Jangan putus asa ya. Okay. Okay. Minum air. Okay, bye. Okay, bye, ladies. Bala rakan-rakanku, anda sekali putus asa. Join je lah apa-apa pageant. Tik nyemak sidak pun bisa eliminate ilat kak. Dan untuk diri aku kak, aku akan nak semudahnya aku berhenti bertakat itu aja. Aku kan mungkin akan join a lot of mayuh game. I already experienced a lot of things, so it's quite a sweet moment for me. I will not regret every moment I spend in Darah Kenyalang. Tanpa kita sedar, kali ini ada 2 penyingkiran yang berlaku. Tapi itu tidak mengapa, sebab perjalanan harus diteruskan. Jadi berakhirlah sesi penyingkiran kita untuk episod 8 kali ini. Dan kami ingin mengucap terima kasih kepada juri jemputan kita, Encik Stewart Dawi, Cik Priscilla John dan juga juri tetap kita Wendy dan Angela. Dan si lupa juga dengan Nang Ori yang selaku sebagai penaja utama untuk rancangan Darah Kenyalang. Sampai kita berjumpa lagi di hari yang sama, waktu yang sama, hanya di TVS saluran 122 Astro dan My Freeview. Bye-bye. Pada episod kali ini, kami sediakan 2 cabaran. Cabaran pertama, anda akan diberikan seorang model untuk dipakaikan semula kostum. Cabaran kedua, anda akan menghasilkan satu rekaan etnik kontemporari yang berinspirasikan Borneo Doll. Nama yang disebut akan meninggalkan pentas Darah Kenyalang